Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mereka-mereka yang berada di luar sana sihat sejahtera dan dihindarkan daripada segala penyakit, perkara-perkara yang tidak baik, malapetaka yang tidak diingini, bencana-bencana buruk. Semoga manusia berada di dalam ketaatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu alam. Allah yang Maha mengetahui. Kang tengok aku macam jadi baik pula kan. Aku bukan nak jadi baik. Aku ni pun manusia yang sentiasa ada buat silap dan sentiasa ada buat dosa. Baik dalam sedar, dalam diam, tanpa diketahui. Tapi bagi aku, Allah yang Maha mengetahui, dan kita cepat-cepatlah hindarkan daripada benda-benda yang tak elok. Serius. Lagi satu, kita ni sebagai manusia, kita kena fikir baik-baik. Pada mereka yang menjalankan kegiatan dakwah, tak kira lah apa pun agama, sebaik-baik mana mereka yang berada di luar sana tu kan. Kadang-kadang bila kita berdakwah, kita bercerita, kita akan berhadapan dengan kanak-kanak, budak-budak, keluarga, masyarakat dan segala-galanya. Kadang-kadang penglihatan kita tu, kita nampak benda-benda yang baik, seperti kita dapat satu benda kurniaan yang baik yang telah diizinkan oleh Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Untuk apa? Kadang-kadang dia bagi kita satu kemudahan untuk menghiburkan hati dan segala-galanya. Dan janganlah ubah benda-benda tu membuat satu keburukan dan mendatangkan kejahatan, dan disamakan dengan benda yang dibawa itu dalam bentuk yang baik, diubah dalam bentuk yang tidak baik dan disamakan dalam kegiatan-kegiatan yang buruk. Macam itulah cerita dia. Kita ni sesama manusia harus memberi nasihat antara satu sama lain, supaya jangan satu hari timbul masalah antara satu sama lain, dan menjadi satu permusuhan, perbunuhan, permasalahan, pergaduhan, macam-macam ada. Jadi sama-sama menjalankan kebaikan. Macam tu cerita dia. Dan cuba kita redong balik bila kita buat kegiatan yang baik. Daripada kita melihat budak-budak kecil, sanggup tak kita melihat budak tu, kita bayangkan budak tu berada di dalam sungai sedang dicampak menjadi mayat yang reput, diletakkan di depan pintu, digigit oleh binatang-binatang. Jadi itu juga manusia, dan kita lihat kita. Macam tu cerita dia. Sebab apa yang kita buang tu ibarat kita buang kita juga, sebab dia manusia. Macam tu. Dan janganlah melakukan perkara-perkara yang tidak baik, melakukan maksiat. Maksiat ni begini cerita dia. Bila kita menjalankan sesuatu perkara yang baik, perkara yang baik, benda yang elok, mendatangkan satu komuniti masyarakat yang elok kan. Kita lihat budak-budak tu, kita lihat anak-anak, kita lihat keluarga kan. Apa yang penting, cuba kita fikir sama ada budak ni membesar, dia akan hidup memegang kemaluan orang lain tanpa dikahwini dan mendatangkan wang. Adakah kita sebagai umat yang membawa satu benda yang baik dalam agama ni kan, tiba-tiba kita nak berjuang, kita membiarkan manusia tu hidup tergadai dalam keadaan tu? Mesti semua orang tak nak. Semua orang tak nak. Semua orang tak nak. Benda-benda ni boleh mendatangkan keburukan sebenarnya, dan boleh menjadi satu perkara-perkara yang mendatangkan keuntungan pada mereka-mereka yang menjalankan kegiatan-kegiatan perkara yang jahat. Dan bagi aku simple, macam orang minum arak. Minum arak ni sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah, Tuhan, kerana dia boleh memudaratkan. Dan mungkin ada agama-agama lain ni minum, dan bagi orang Islam ni tidak bolehlah diharamkan. Perkara mudah satu saja. Minum arak ni, kalau agama lain ni, kalau dia orang ditanya kepada aku,
satu je. Hindarkan daripada melakukan maksiat. Berzina tanpa tidak elok-elok lah. Benda-benda yang mendatangkan keburukan dalam keluarga, anak menjadi zuriat itu melahirkan perangai tidak elok, macam-macam ada. Dan benda ni penting sebenarnya. Kalau kita nak kenal Tuhan, takkan kita hidup dalam satu Tuhan yang kita rasa Tuhan tu macam suka tengok kita ni jahat, suka tengok kita ni hidup dalam rohani yang jahat. Itu bukan keagamaan namanya. Itu bukan namanya membawa satu benda yang baik. Itu merosakkan namanya. Merosakkan keadaan. Boleh merosakkan hidup. Lebih-lebih lagi dadah segala-galanya. Semua orang akan ada pernah merasai benda-benda macam ni. Minum arak, berzina, semua benda-benda macam ni. Dan cuba kalau boleh dalam kehidupan tu jangan mengaibkan orang. Atau cuba mengumpat keburukan orang lain. Lebih-lebih lagi membawa benda ni, perkara-perkara ni di dalam tempat ibadah. Mungkin boleh disampaikan, tapi jangan diumum sampai benda itu menjadi satu cerita keburukan. Kita menasihat tu kena dalam. Dalam tu macam mana aku sampaikan, macam tu susah kita nak menggali perkara yang benda tu baik. Kita dalam, kita sampaikan. Dia macam tu. Jadi kalau benda tu kita tak sampai dengan cara dalam tu, dia akan jadi rosak sebenarnya. Takut benda yang kita sampai tu betul, tapi tidak tepat dengan cara ni, faham tak? Dan bagilah peluang kepada manusia-manusia ni mencari jalan di hidup. Mereka satu hari boleh berubah, anak mereka boleh hidup, mereka boleh membesar dengan baik. Sebab ketentuan ni tetap Allah yang tahu, Tuhan yang tahu. Dan mereka mungkin boleh berubah. Dan berubahlah sebelum orang kata ajal datang. Kalau kita hidup tak berubah, sampai ajal kita mati kita tak berubah, kita tak ada guna kita nak meminta sesuatu yang baik daripada Tuhan. Takut lain yang diletakkan, kita diletakkan dalam benda ni. Semua sudut kena faham. Benda yang buruk, jahat, kita nak kesudahan dia tu berakhir dengan jahat. Tapi dalam keadaan kita nak minta perkara yang baik, pastikan sebelum datangnya perkara yang akhir, dan kita nak dapatkan satu benda yang baik dalam kehidupan keluarga segala-galanya, buang benda ni. Buang. Dan setiap orang akan ada masalah. Berikan peluang, berikan dorongan. Simple. Jangan sekali-sekali menghina orang. Jangan sekali-sekali cuba ambil tahu hal orang, keburukan orang. Mengambil kesempatan dalam masalah rumah tangga orang, perhubungan orang, segala-galanya. Menasihat, tiada masalah. Jangan sampai menjadi permusuhan, pergaduhan. Benda yang tidak baik, bincanglah dengan cara berdamai. Bincang cara damai. Kemudian kalau dah benda tu dilepaskan ataupun setiap masalah tu diselesaikan dengan cara baik, berkelakuan baiklah. Jangan bila mendapat perkara yang baik dan diharapkan perkara yang baik, menjadikan perkara yang baik, akhirnya semua benda yang baik dia sendiri yang merosakkan. Kadang-kadang ada manusia buat begini. Jadi itu kita tahu. Dalam keadaan tu Tuhan tahu, Allah tahulah. Allah tahu bagaimana kesudahan, bagaimana akhir tu nanti. Apa yang akan jadi, simple, benda-benda macam ni. Dia akan tahu. Waktu ni dia akan bahagia. Waktu ni dia akan bercerita, dia akan mencakap tentang Tuhan mungkin. Dia tahu sudut tu, tapi dalam keadaan tak sedar. Kadang-kadang bila sampai satu waktu dia tu, ada satu kecelakaan yang tidak baik sampai. Sebelum jadi, lebih baik kita sedar. Itu cerita dia. So, sama-samalah. Kita semua ni manusia memang pernah melakukan kesilapan, melakukan kejahatan. Melainkan Firaun. Firaun ni dia tak pernah nak rasa buat baik. Dia buat baik, tapi nak tak nak ada sesuatu lah. Mungkin ada Firaun yang baik,
Benda ni Allah yang nampak. Bila kita nampak satu benda, jangan jadi kaitkan benda ni semuanya jahat. Itu simple. Tak semua buah yang orang kata apa, bila buah yang banyak ni kan, hasil-hasil buah ni tak semuanya baik. Kadang-kadang ada juga busuk dia, tapi tak semualah busuk kan. Kalau busuk tak elok pun, mungkin ada tempat-tempat lain masih lagi boleh dimakan. Tu cerita dia. Ini kita panggil, kalau kita nak faham dalam cara tu je lah kan. Aku ni macam, nanti orang salah anggap lah aku ni siapa apa kan. Tak ada, aku ni tak siapa-siapa pun. Aku ni orang biasa. Aku ni manusia biasa, tak ada nak menganggap diri aku apa-apa. Dan kemudian bila berdakwah, bersampaikan sesuatu yang baik, jangan cuba jatuhkan atau menyakitkan hati orang dan merasa perkara ni Allah boleh ampun. Jangan. Mungkin waktu tu merasai perkara yang baik, tapi ingat, yang menentukan tetap Allah. Allah kalau nak jadikan orang tu baik, baiklah. Kalau Allah tu nak jadikan orang tu jahat, jahatlah. Kalau Allah tak suka, tak suka. Tapi yang tetap mengetahui itu dia. Kalau kita mengata Allah tidak tahu, kita boleh sampaikan, tapi kita sampaikan jangan sampai kita menjiwai seolah-olah kita tahu, Allah tu memang tak suka dia. Macam kita tahu ada mesej Allah cakap dia kita tak suka. Itu jangan. Jangan sampai jadi. Kita bagi manusia nasihat dia. Perkara yang baik, doakan orang yang baik supaya orang jadi lebih baik. Kadang-kadang ada orang mendoakan kecelakaan tu, memanglah tengoklah macam mana keadaan, mungkin tak puas hati, bengang itu ini semua kan. Itu Allahualam lah. Setiap manusia dia tahulah dalam kehidupan ni. Jadi aku ni pun ada masa mungkin akan terbuat silap, ada masa akan buat baik. Tapi kita hidup jangan buat silap, buat salah sampai tahap yang melampaui batas sehingga menyusahkan orang lain dan membabitkan perkara-perkara yang lain yang boleh mendatangkan kematian, pembunuhan, segala-galanya. Jangan sampai begini. Itu bertanggungjawablah. Sebab Allah tahu siapa yang melakukan, dan tak ada siapa pun dapat lepas pada orang-orang yang, bagi aku Allah takkan lepaskan orang-orang begini. Dia ada perjalanan dia, mungkin ada hukuman dia Allah akan bagi. Mesti ada punya. Sebab apa? Bila menayai orang, menginaya tu melibatkan macam budak ni mati dibuang, ataupun anak-anak ni tenaya kehidupan dia tak cukup sempurna sebab ada orang duk. Benda ni sepatut ni ramai orang tahu semua cerita ni. Tapi bila keadaan tu, orang tu sekarang ni dia tengah jadi baik, mungkin dia ada buat benda yang tak elok dalam diam, tapi dia bersembunyi diri. Jangan risau. Orang-orang begini Allah akan tentu dari kemudian hari dia. Dia ada cerita dia nanti. Dan kemudian dia akan reda dalam keadaan tu. Dan waktu dia reda, dia tahu pada orang yang suka buat menzalimi orang ni, pergi minta maaf. Cara yang baik. Memaafkan. Ingat, yang layak untuk kita pun, bagi manusia pun nak kena minta ampun Tuhan tu, nak kena minta pengampunan dosa dia juga tau. Boleh tak kita cakap dengan Tuhan, kau ampunlah aku. Takkanlah kita sama manusia pun, bila kau dah menzalimi orang lain, kau ampunkan je lah. Memang benda ni baik, tapi janganlah selalu kita bawa benda ni dengan cara yang tidak betul. Akhirnya manusia mudah menanyai orang kemudian hari. Jadi itulah aku nak nasihatkan, fikirkan baik-baik dalam kehidupan ni. Jangan bermusuh lah pada mereka yang bawa agama. Jangan terlampau ekstrim, jangan pergi berperang, membunuh, taksub kepercayaan. Ingat, jangan terperangkap dengan satu perkara ni. Ada sebab-sebab dia.
ada sebab dia. So pada mereka, jaga diri baik-baik. Itulah aku nak cerita, apa aku nak sampaikan. Dan aku ada buat salah, jadi aku memohon maaf kepada ustaz-ustaz yang mana aku bercerita perkara-perkara yang tidak baik. Aku tulis benda yang tak elok. Terlebih lagi pada Ustaz Dasuki, kadang-kadang aku marah, dia sakit hati. Minta maaf lah Ustaz. Saya pun buat salah, saya pun buat benda tak elok juga. Saya pun ada sampai ke benda-benda yang boleh menikam orang. Tapi kita sama-sama lah. Saya minta maaf, minta ampun. Saya harap Ustaz ampunkan saya. Saya pun dapat memaafkan Ustaz kalau saya ada menyakit hati kan. Saya ni belum mati lagi. Bukan takut mati, saya memang nak meninggal. Kalau Allah jemput, alhamdulillah. Begitulah, tapi janganlah mati tak siap. Itu kita semua kita tahu kan. Itu cerita dia. Itulah betul persiapan nama dia. Bukan saya nak cakap untuk bangga diri, tidak, macam-macam. Pada Ustaz Ndut, maafkanlah saya. Bukan saya nak buat begitu. Sebab saya tak nak setiap pemahaman yang kita sampai ni, kadang-kadang kita takut, kita tak sedar kita merosak rumah tangga orang. Macam-macam. Takut jadi hal anak-anak jadi mangsa. Saya pernah mengalami perkara-perkara ini, saya tahu. Dan macam-macam lagi lah kan. Tapi benda ni kalau boleh saya tak nak ingat. Kalau boleh nak cari kehidupan baru dalam kehidupan ni, wallahualam. Itu segala-gala ni diizinkan oleh Tuhan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bagi saya. Lagi satu pasal Ustaz Abid Liu tu semua tak ada apa. Aku bukan dalam siap mesej ataupun nak bagi tahu ni, tiada niat. Bagi aku suka Ustaz Abid Liu ni, cuma itulah sifat manusia yang boleh mengangkat Abid Liu ni. Satu, kita kenal Ustaz Abid Liu ni. Beliau ni baik orang dia. Cuma kita ni bila berada di belakang, tahu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita tahu pengetahuan tu, kita jangan sampai kita nak tunjuk satu ikon tu. Mungkin ikon tu baik untuk dalam satu umat. Contohlah, ikon ni baik, memang boleh menabur bakti, perkara-perkara yang baik. Tapi bila kita mencorakkan Ustaz Abid Liu tu jadi macam lain, tak sama dengan konsep dibawa, kemudian itulah akan kena jaga nama dia lah. Nama Ustaz Abid Liu pun kena jaga. Banyak. Aku ni suka betul terang. Bukan setakat ustaz dengan adalah pendakwa ni lain. Dia ni nama dia Prime Christian tu. Dia ni ada cerita dia pasal kubur, pasal apalah, ada cerita dia. So dia kata dia, tapi bukan ni sampai kita orang gaduh, tak ada. Kita orang main fokus game masa tu. Itu cerita dia. So aku suka bergaul, aku suka kawan, aku tak suka nak ni, masing-masing jangan sampai bertelaga antara satu lain sebab agama. Kalau boleh duduk dalam satu tempat tu, janganlah kutuk agama ni, jangan banding-bandingkan. Jagalah agama tu baik-baik, umat, insya-Allah semua samalah. Sebenarnya cakap, jangan berbalas, sudahlah. Jangan kaitkan orang lain, agama lain. Ingatlah, ada sebab-sebab dia. Takut benda kita cakap, bila orang lain dengar, besok mungkin ada orang tu tengah bermain muzik, dia mencari duit, dan dia suka lagu tu, tapi disebabkan ada satu kata-kata yang telah menyinggung dia, dia tak nak dengar. Dah tak ada rezeki. Kadang-kadang kita juga mengharapkan rezeki daripada orang lain, seperti mana kita menabur rezeki pada orang lain. Macam tu, simple je. Semua ni ada, kita dah terlihat, dah kita dah zahir nampak. So kadang-kadang orang tanya aku kenapa aku cakap malam ni. Sebab apa? Tak ada apalah. Ini hari malam baik. Buat kata malam bunga mengambang. Melihat bunga yang sedang mengambang, macam tu cerita dia. Ataupun bulan yang mengambang. Bulan ni dia ada dua kategori, ada yang macam mengambang gini, ada macam mengambang gini. Bagi aku semua menggambarkan seperti bentuk bunga-bunga, macam tu sudah. Aku ni tak boleh lari daripada benda bunga. Aku ni macam mak bunga kan. So aku nak gerak dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.